Assalamualaikum. Hai guys. um, Video ini kita nak revise balik, nak recall balik tajuk indices. A berkuasa N. So ini adalah index notation. Index notation ataupun index form ataupun indices form. Okey, di mana A adalah base dan N adalah index ataupun exponent ataupun power. Apa yang dimaksudkan dengan A power of N? Atau ya, maksudnya A didarabkan sebanyak N kali ataupun N factors. Contoh 5 kuasa 4 bersama dengan 5 darab 5 sebanyak 4 kali. M kuasa 5 adalah M didarabkan M sebanyak 5 kali. Okey, yang banyak kali darab, ini dinamakan sebagai repeated multiplication. Okey, repeated multiplication. So warna hijau ini, semua ini adalah law of indexes. So awak cubalah tengok sekali lalu dan cuba recall balik. Kita ada law of indexes dalam multiplication, di mana bila base sama dan beroperasi darab, index ataupun exponent akan ditambahkan. Okey, untuk division, bila mana base sama dan operasi bahagi, index ataupun exponent beroperasi tolak. Untuk power pula, so A berkuasa M dikuasakan dengan N, dia akan jadi A berkuasa M darab dengan N. Okay, so kat bawah ni adalah contoh dia, ni contoh dia. Dan A berkuasa M darab dengan A berkuasa N. So bila mana base sama dan power ataupun index ataupun exponent berlainan ataupun sama, tapi semua ini berada dalam bracket dan dekat luar ada power. Okey, ada kuasa juga. Maka kuasa dekat luar bracket boleh didarabkan dengan kuasa pada setiap term. So dia akan darab dengan M dekat A kuasa M, dan dia akan darabkan dengan N pada A kuasa N. Okey, so dia akan jadi A kuasa MP darab dengan A kuasa N P. Baik. Okay, so kemudian ada law under fractional index. So ada berapa? 1, 2 dan 3. So A berkuasa 1 per N bermaksud N root of A. So kalau A berkuasa M per N, dia akan jadi A power of M power of 1 over N, ataupun the N root of A power of M, ataupun A power of 1 over N power M. Okey, so maksudnya dua ni benda yang sama, cuma dia punya mathematical form dia berlainan. Macam yang ni kita tuliskan dalam bentuk pecahan, yang ni kita tuliskan dalam bentuk root. Okey, kemudian kita ada negative index, law of negative index, di mana A berkuasa negatif N, dia akan jadi 1 over A power of N. Ini kita namakan sebagai reciprocal lah. Okey, dan dengan syarat A tak boleh sama dengan kosong. Apa jadi kalau A sama dengan kosong? Dia akan jadi undefined, sebab kita tak boleh ada kosong pada bahagian denominator. Okey, so ni contohnya. Dan last sekali, law of zero index, di mana A berkuasa kosong always equals to 1, dengan syarat A cannot be equal to 0. Okay, so ini contohnya. Okay, jom kita ke latihan-latihan untuk nak warming up. Okay, supaya awak ingat balik apa itu indices. Kenapa kita kena belajar yang ni? Mungkin kita akan apply konsep of indexes dalam mana-mana topik
Form 4 AdMath. Jom kita ke latihan. Okay, skill enhancement. Let's begin with 1. Kita buat 1A lah dulu. Okay, 1A. So M darab N power of 4 power of 3 divided by M power of 4 N power of 5. So apa yang kita boleh buat? So kita tengok yang ni, kita apply law of power. So kita akan darabkan kuasa 3 pada setiap term. So kita akan dapat not darabkan, kita akan kuasakan. Okay, so M berkuasa 3 dan N berkuasa, memandangkan N ada kuasa 4. So kuasa bertemu kuasa akan darab, so akan dapat berkuasa 12 bahagi dengan M berkuasa 4, N berkuasa 5. So operasi bahagi pula dan base yang sama. So kita akan dapat, kalau bahagi, power dia akan tolak. So M power of 3 minus 4 and N power of 12 minus 5. Then we will get M power of negative 1 dan N power of 7. So, bila mana dia suruh simplify, kita kena let the power ataupun index ataupun exponent in positive index. So M kuasa negatif 1 dia akan jadi 1 over M power of 1 lah. So power of 1 kita boleh tulis 1 ataupun kita biarkan term itu sahaja ataupun nombor itu sahaja. So times N power of 7. So kita darabkan, kita akan dapat N power of 7 minus divided by M. Okay, clear? Baik, we go to the next question. Kita ambil soalan 2 pula. Okay, soalan 2 kita ambil F. Okay, F. Soalan 2 F. So 125 2 over 3. I think so, 2 over 3. Okay, betul. Okay, darab dengan 25 power of negative 3 over 2 and divide by 625 power of negative 1 over 4. Okay, jom kita kecilkan sikit. Let's solve it. Okay, so kalau kita tengok 125, 25 dan 625, kita tahu yang dia base paling kecil yang kita boleh dapat adalah base 5. Okay, so kita simplifykan dalam bracket. Kita akan ada 5 kuasa. So kita tekan lah 5 kuasa berapa dapat 125. So kita gunalah cara repeated multiplication. So kita buat 5 darab 5 25. So 25 darab 5 125. So 5 kuasa 3 berkuasa 2 per 3 darab dengan yang ni pula 5 berkuasa 2 berkuasa negatif 3 per 2 bahagi dengan 5 berkuasa. Macam ni kita nak buat. So apa yang kita boleh buat adalah 5 darab 5 25. So darab 5 125. 3 dah. Darab 5 625. So 4. Okay, so berkuasa negatif 1 over 4. So apa yang kita boleh buat, kita darabkan kuasa dengan kuasa. Okay, power rule, the law of power index. So kita akan dapat 5 berkuasa 2. So 3 dengan 3 boleh cancel out. Darab dengan 5 berkuasa negatif 3 dan bahagi dengan 5 berkuasa negatif 1. So yang ni operasi darab, yang ni operasi bahagi. So apa yang kita boleh buat, kalau darab kita tambahkan eksponen ataupun indeks, kalau bahagi kita tolakkan dia. So 5 berkuasa 2 tambah negatif 3 tolak negatif 1. So kita akan dapat 5. So kita tekan kalkulator. So 2 tambah negatif 3 tolak negatif 1. So kita akan dapat 5 kuasa kosong.
Dan kita tahu law of zero index. Okay, so 5 kuasa kosong bersamaan dengan 1. Okay, next kita go through ke soalan 3. Kita ambil yang best-best lah. Kita ambil G. Okay, G 3G. So 3 kuasa 6 bahagi dengan 3 kuasa X sama dengan 81 berkuasa X tolak 1. Okay, so first of all kita kena samakan base. So yang ni dah sama base, so kita tolakkan je lah. So 3 kuasa 6 tolak X sama dengan 81. Kuasa berapa dapat? 3 berkuasa berapa dapat? 81 kan? So 3 darab 3 darab 3 darab 3, so 4 kan? So 3 kuasa 4 darab dengan X tolak 1. Okay, so memandangkan yang ni sama base, yang ni sama base, so kita boleh fokuskan pada indeks ataupun eksponen. So kita zoom in je lah. Zoom in, kita akan dapat 6 tolak X sama dengan 4 darab X tolak 1. Kemudian kita selesaikan algebra. 6 tolak X sama dengan 4X tolak 4. So kita akan darab dalam lah. Okay, so kita akan dapat 6 tambah 4 sama dengan 4X tambah X, and 10 bahagi 5 sama dengan X, and X sama dengan 2. Alhamdulillah. So awak fahamkan video ni dulu. So video ini untuk awak recall balik. Okay, nanti saya akan upload latihan-latihan untuk latihan-latihan dalam Google Classroom untuk awak buat. Okay, kemudian kita akan bincang. Alright, see you next video. Take care everyone. Assalamualaikum.